الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan usia kita semua sehingga kita dapat beribadah kepada Allah, dapat lagi menjadi tetamu rumah Allah yang mulia ini, dan dapat lagi kita berada di bulan-bulan ibadah, bulan yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan. Kita dapat lagi merasai udara Rejab yang mulia. Selepas Rejab kita akan jumpa pula bulan Sya'ban, dan seterusnya bulan yang paling agung, Sayyidus Syuhur, penghulu bagi semua bulan, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat menyatakan bila datang sahaja Rajab, baginda berdoa untuk 3 bulan ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rejab, dan berkati juga kami di bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan Ramadan. Apabila Nabi doa untuk 3 bulan ini, maknanya ada kelebihan dia, ada keistimewaannya. Sebab tu bila dilihat daripada ibadah Nabi SAW, kata sahabat, bila masuk Rejab semakin bertambah amal ibadah Nabi. Begitu juga Sya'ban, dan lebih-lebih lagi lah Ramadan. Sehingga ada yang menyatakan Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Rejab seolah-olah tak ada hari Rasulullah tak berpuasa. Dan Nabi juga tidak berpuasa pada bulan Rejab seolah-olah tidak ada hari yang Nabi berpuasa. Jadi nak kata banyak ke sikit ke teratur lah, tapi bukanlah baginda SAW puasa sebulan penuh dah. Makna Rasulullah perbanyak. Kemudian Sya'ban pun begitu. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak berpuasa selain daripada Ramadan, melainkan bulan Sya'ban. Bila ditanya baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah banyak berpuasa? Jawab baginda, aku suka apabila buku catatan amalan aku diangkat oleh malaikat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Kerana bulan Sya'ban, bulan yang diangkat buku catatan amalan kita dalam setahun, diangkat pada bulan Sya'ban. Catatan amalan dalam seminggu dibawa oleh malaikat kepada Allah pada hari Khamis mingguan. Sebab tu Rasulullah berpuasa pada hari Khamis.
tahunan, catatan rekod tahunan pada bulan Sya'ban, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu maknanya setengah, pertengahan Ramadan, setengah 15 kata. Itu setengah. Makna nisfu. Ahmad nisfu maknanya Ahmad setengah. Arwah lah. Orang dulu-dulu tuan-tuan, perempuan, mereka memuliakan bulan-bulan Islam, lebih-lebih lagi bulan yang istimewa. Kan? Kalau anak lahir bulan Rejab, diberi nama Rejab, Muhammad Rejab, kan orang dulu. Lah jaranglah jumpa nama Rejab, mereka orang hak dulu-dulu ya. Hak lapis lah tak boleh lah. Buh nama hak panjang jela kita nak sebut tak boleh. Ada saya tertengok nama-nama aneh. Salah satu nama Muhammad Helikopter. Barangkali pak dia minat helikopter, tak boleh naik buh nama anak dia. Kan? Orang dulu lahir bulan Rejab, buh nama Muhammad Rejab. Lahir bulan Sya'ban, buh nama Sya'ban, Sya'bani. Ada ustaz tajwid kita dulu di Pulau Pinang, meninggal dah, Allahyarham, Ustaz Sa'id Sya'ban. Adik dia Rejab Sya'ban, kalau tak silap saya ya, 2 bulan bekas pengarah Jabatan Agama dulu, Mak Rejab. Jadi dipanggil Sya'ban. Lahir bulan Syawal, buh nama Syawal. Lahir bulan Ramadan, buh nama Muhammad Ramadan. Anak Datuk Ilyas Zakaria. Kan? Orang dulu. Allahyarham Piramli pun dia buh nama pelakon-pelakon filem dia. Ada yang nama bulan. Tuan merasa tak? Ada yang nama Muharram, Safar, Syawal. Syawal tu dia. Muharram dengan Safar jadi penyamun. Dia pergi jamin. Cerita apa? Ahmad Al-Bab. Bulan-bulan ini ada keistimewaan. Sekarang kita berada di bulan Rejab. Bulan Rejab ni salah satunya dia adalah dipanggil bulan haram. Kan? Bulan yang mulia. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat 36. Firman Allah, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan setahun. Ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menjadikan langit dan bumi. Allah jadikan langit dan bumi, terus Allah tetapkan pusingan peredaran masa. Dalam setahun ada 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kan? Bulan haram ni bukan bulan tak baik, nah. Saya takut juga tuan-tuan duk faham ni haram punya bulan ni. Saya tak payah pergi masjid lah, bulan haram. Haram bukan macam haram syar'i, haram arak, judi, apa semua. Haram bermakna syaraf, mulia. Dalam Islam ada perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah dipanggil haram. Kan? Masjid yang mulia daripada masjid-masjid lain, yang tinggi derajat dia sehingga sembahyang dalamnya satu waktu kan serupa 100
100,000 kali ganda kita semayang di masjid-masjid lain. Masjid apa ni? Masjidil Haram. Dipanggil haram. Dalam Quran pun disebut Masjid Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebut dalam Quran. Tanah yang dimuliakan oleh Allah, bumi yang dimuliakan oleh Allah dipanggil tanah haram. Ya. Tanah yang mulia, bukanlah tanah yang tak baik. Lagi ada yang silap faham lah, sampai ketua tak pergi Mekah. Tak pergi haji. Sampai orang tanya, mamu, umur sudah banyak, duit pun banyak, harta banyak, awak tak pergi Mekah. Dia kata, aku kalau tanah tu tanah halal, aku pergi lama lah. Ni pasal haram, tak maulah tanah haram. Ni mamu tak mengaji nama dia. Ada yang dimuliakan oleh Allah dipanggil haram. Yang panggil Mekah ni tuan-tuan, kita aja, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, belah-belah ni. Belah negara Arab, Timur Tengah, mereka panggil haram. Haram. Tengok teksi kan nak bawa kita ke Masjid Haram, dia panggil apa? Haram, haram, haram. Bukan dia marah kita. Dia nak bawa kita ke Masjidil Haram. Ada satu cerita. Orang tak mengaji juga lah. Pergi umrah. Sampai di Madinah, dia rang-rang sampai kat taxi stand, tempat taxi kan. Taxi ni biasalah, dia akan duk pegang hello, dia panggil orang. Kan, dia panggil orang. Kalau taxi Tanjung ni, dia nanti panggil, balik pulau, bayar lepas. Balik pulau, bayar lepas. Siapa nak pergi balik pulau, pergi kat dia. Dia pun nak cari orang, nak bawa pergi Mekah, Mekah dengan Jeddah. Kan? Kawan pun duk khayal, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Tak tahu sampai Pak Long tu lepas tu, dia sepak Arab tu terlentang, dia kata Arab tu maki dia. Wah, dia yang tak faham, haram tu makna mulia Mekah. Begitulah dengan bulan-bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dipanggil syuhurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Apakah bulan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam jelas dalam hadis dia. 4 bulan haram itu kata Nabi, salasatun mutawaliyatun. 3 bulan haram berada berturut-turut. Dia duduk berturut-turut. Yang pertama Zulqa'dati, bulan Zulqa'dah. Ingat. Yang kedua wa Zulhijjati, bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga wa Muharram, bulan Muharram. Ini 3 bulan haram. Satu lagi War-Rajabu, dan bulan Rajab. Mudhara baina Jumada wa Sya'ban. Dia berada di antara bulan Jamadil Akhir dan Sya'ban. Dia duduk di tengah. Ini 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, apa yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita memuliakannya. Dan kita dituntut untuk memuliakan dia. Allah muliakan Nabi SAW. Kita diperintah oleh Allah memuliakan Nabi SAW. Tiap hari Jumaat khatib peringat kita. Orang lelaki lah, orang perempuan duduk rumah hari Jumaat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, Quran. Apa makna dia? Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut berselawat. Rasulullah bersabda,
man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah selawat ke atas dia 10 kali. Maksud Allah berselawat, kata ulama, rahmat Allah turun pada kita, 10 rahmat Allah menerusi sekali kita berselawat ke atas Nabi. Apa lagi? Allah muliakan Masjidil Haram, tanah haram. Kita juga dituntut untuk permuliakan dia. Kan? Tak ada satu negeri, satu negara di dunia ini yang kita nak masuk kena pakai ihram, tak ada, melainkan tanah haram Mekah. Kan tak ada. Bisa tengok, oh, Pulau Pinang, Pulau Pelancongan, orang mai pakai ihram, tak pernah ada. Ihram hak warna kuning-kunyit tu ada. Jangan-jangan kali kita jumpa. Tapi tanah haram melepasi miqat tanpa ihram, kita kena bayar denda, dam. Sebab melepasi sempadan tu tak pakai ihram dan tak punya ihram. Tuan-tuan kalau pakai seluar kurta, baju berseluar kurta pula, baju kurta, pakai seluar pentelun, lajak terus pergi depan Kaabah, siap, tuan-tuan kena denda. Telah melakukan satu kesalahan, melepasi miqat, sempadan yang kena niat tu. Miqat ni sempadan lah. Miqat dia ada 2. Satu dinama miqat makani, satu lagi miqat zamani, miqat masa. Miqat makani dia ialah sempadan tempat nak kena niat. Kalau kita naik kapal terbang dari KLIA nak pergi Mekah, sampai satu tempat nama dia Qarnul Manazil, sejam lagi, 2 jam lagi sebelum sampai, para mugari akan bagi tahu para jemaah sekalian, dalam sejam lebih lagi kita akan sampai di miqat Qarnul Manazil. Pastikan pakai ihram dan berniat ihram. Sebab kalau lepas dah tu tak niat, tak pakai ihram, kena dam. Qarnul Manazil ni dia dekat dengan Taif. Kalau tuan-tuan pergi Taif dengan jalan darat, dia akan jumpa Masjid Qarnul Manazil dulu. Tu daripada KLIA. Kalau daripada Madinah, nama sempadan tu, miqat tu Bir Ali, satu masjid kan, 4-5 km lebih kurang, Bir Ali. Kalau kita naik bas Bir Ali. Baru ni saya naik kereta api, naik train dari Madinah ke Mekah, 2 jam punya laju tuan-tuan. Naik bas 6-7 jam, train 2 jam. Tak dan kita nak tengok, pasal kalau terbuka tingkap, terpelanting khabar punya laju. Dia tak lalu kot Bir Ali. Tapi macam mana kita kena tahulah garisan sempadan dia tu dengan Bir Ali. Jadi itu dipanggil miqat makani. Satu lagi miqat zamani, masa. Kita masuk tanah haram ni nak niat ihram 2 ya. Satu ihram umrah, satu lagi ihram haji. Ihram melancong tak ada. Dia 2 ya. Bila nak boleh niat haji? 1 Syawal. 1 Syawal sampailah 9 Zulhijjah. Itu waktu haji. Masuk Mekah kena niat haji. Lepas haji sampailah 30 Ramadan, itu zamani, miqat zamani untuk umrah. Masuk niat umrah, masuk niat umrah. Jadi itu masalah, tak apa tuan-tuan nak pergi haji esok, cerita lain lah. Tuan-tuan, tak ada tempat lain yang kita kena muliakan sampai macam tu. Baik, begitulah juga dengan bulan-bulan haram. Rejab salah satu bulan dinamakan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka kita juga hendaklah memuliakan bulan Rejab.
Bagaimana memuliakan bulan Rejab? Janganlah pakai ihram bulan Rejab, iaitulah dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat kita, jaga ibadat-ibadat wajib, tambah ibadat-ibadat sunat. Kalaulah sebelum Rejab kita duduk sembahyang fardu saja, qabliyah ba'diyah tak pernah buat, mari bulan Rejab bagi banyak sikit kan. Kalau sebelum Rejab kita sembahyang duha 2 rakaat, masuk Rejab buatlah 4 ataupun lebih kan. Duha tu boleh banyak rakaat. Lalu kita buat 2 aja, tambah. Bulan lain kita puasa Isnin Khamis, mai Rejab ni tambahlah lagi hari-hari lain pun, kerana memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunat-sunatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu satu, Rejab adalah bulan haram, bulan yang mulia. Kemudian di bulan Rejab juga berlaku beberapa peristiwa yang penting dalam Islam. Antaranya kelahiran seorang tokoh yang sangat berjasa kepada Islam, kepada umat-umat Islam dengan keilmuannya yang hebat, iaitulah lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i pada tahun 767 Masehi lahir Imam Syafi'i. Kemudian hijrah pertama Nabi ke Habsyah berlaku pada tahun 615 kerana nak menyelamatkan akidah umat yang tertekan di Mekah. Jadi nak selamatkan iman, nak selamatkan Islam, maka berlaku hijrah yang pertama ke Habsyah pada tahun 615 Masihi. Dan pada bulan Rejab juga berlaku perang Tabuk, satu peperangan Nabi dan para sahabat menentang musyrikin, iaitulah pada tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah. Selepas 9 tahun hijrah Nabi ke Madinah, maka berlaku peperangan Tabuk, iaitu berlaku pada bulan Rejab. Dan pada bulan Rejab juga berlaku pembebasan Baitul Maqdis daripada cengkaman kufur jahiliyah. Baitul Maqdis dibebaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun 583 Hijrah. Sayyidina Umar berjaya menawan dan mengambil semula bumi umat Islam yang dijajah oleh kaum Yahudi dan Nasara. Merdeka, bebas. Macam-macam ucapan Sayyidina Umar kan ketika itu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghi ghairal 'izza bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Bila Sayyidina Umar berjaya menguasai Baitul Maqdis, dia bangun berucap, dia kata, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya kita diberi kemuliaan oleh Allah dengan kemenangan ini sebab kita memilih Islam. Walau bagaimanapun jika kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah, kita akan dihina oleh Allah. Ini peringatan Sayyidina Umar. Lalu 500 tahun Islam selepas pembukaan, selepas pembebasan oleh Sayyidina Umar, 500 tahun memerintah. Selepas 500 tahun lalu dirampas, dijajah semula oleh musuh Islam selama 50 tahun. Ni yang kata Baitul Maqdis sampai keluar dia duk rebut. 50 tahun. Selepas 50 tahun datang Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Kan? Jadi pembebasan yang pertama bulan
oleh Sayyidina Umar, lalu kekal 500 tahun. Pembebasan itu berlaku pada bulan Rajab. Dan yang selalu kita ingati, pada bulan Rajab juga berlaku satu peristiwa yang besar, Isra wal Mi'raj. Peristiwa Allah angkat Nabi SAW. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Itu dipanggil Isra. Kemudian dibawa naik ke atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah ke langit yang ketujuh, dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi SAW bertemu dengan Allah, menerima satu amanah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sembahyang 5 waktu. Makna bulan Rajab ni bulan Isra Mi'raj, bulan pensyariatan solat yang kita duk buat sampai kiamat ni. Kewajipan ibadah. Tuan-tuan, bagaimana Allah tunjuk kat kita pentingnya solat ni, sembahyang, sehingga Allah perjalankan Nabi satu perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita nak cerita, tuan-tuan, tak cukup masa. Perjalanan yang bermula daripada Masjidil Haram selepas Aisyah, pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, terima perintah sembahyang, lepas tu balik semula sampai di Mekah sebelum subuh. Tuan-tuan, kalau nak dengar betul-betul, kalau kita mula ceramah ni lepas Isya, habis dekat nak subuh, mau tunggu? Mau tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Tapi tak apalah, kita duk dengar tiap-tiap tahun dah. Saya nak ambil 1-2 pengajaran jadilah kan. Yang pertama, Isra Mi'raj menunjukkan kepada kita pentingnya sembahyang 5 waktu ni. Sebab tu Nabi bersabda kan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama, tiang Islam. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia menegakkan Islam dalam diri dia. Wa man tarakaha hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama dia. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Nabi umpamakan tiang kerana dia penting, dan Allah pun bagi syariat sembahyang ni secara direct kepada Nabi, tidak dikirim kepada Jibril. Kita tengok dalam syariat lain semua Allah kirim aja, kirim aja kat Jibril. Puasa, zakat, haji kan, sebagai wahyu turun, Jibril bawa mai kat Nabi. Tapi solat tidak, Allah bagi sendiri, menunjukkan penting. Sebab tu pelaksanaan dia pun, tuan-tuan tengok, syariat lain ada jalan, boleh wakil, boleh upah. Puasa boleh wakil, tapi jangan wakil tak tentu lah, duduk sihat elok tapi duduk wakil orang puasa. Pernah zaman Rasulullah SAW, ada seorang anak mai tanya, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, waktu dia sakit dulu ada puasa yang dia tak boleh buat, bolehkah saya puasa bagi pihak dia? Rasulullah kata boleh. Makna anak boleh puasa bagi pihak ayah mak dia yang terlalu uzur, tak ada harapan sembuh ataupun mati, boleh. Sebab tu saya nak peringat tuan-tuan, kita bila ayah mak kita meninggal,
Jangan hanya peraid harta benda mereka ya. Tolong peraid sama puasa mereka kalau ada 3. Bahagi dengan anak beranak berapa orang anak dia dah. Tolong. Boleh. Kemudian apa lagi? Zakat lagi boleh. Kita sibuk bisnes sana sini pun tak sempat nak bayar zakat. Kita buat keluar duit, kita pergi bagi kat Tok Imam. Tok Imam ni saya wakil Tok Imam untuk keluarkan zakat, saya tolong bayar pejabat zakat ke mana. Boleh. Haji boleh wakil. Dia panggil badal haji. Badal haji. Kita panggil upah haji. Upah haji. Kan. Orang ibu bapa yang uzur memang tak ada harapan sembuh dah, doktor pun kata tak payah, dia boleh wakil orang buat haji dia. Ataupun mati anak, upah orang buat haji boleh. Tapi solat semayang tak ada jalan nak boleh wakil kat orang ataupun nak upah orang, tak boleh. Kalau semayang boleh upah lah tuan-tuan, agak jadi gubernur. Masjid ni tinggal orang-orang miskin, alah orang kaya tak ada. Pakai upah lah, upah sembahyang. Kita pun hak lebay-lebay ni, ini satu bisnes. Mai awal duduk bidu bagang. Masih dah ramai sangat pakat duk berlawan buat banner. Maghrib RM30. Aisyah 40. Subuh 100. Ingat senang ramai subuh kan. Tuan-tuan, dia lupa pakat ambil upah. Sembahyang jenazah RM5 pun ketat masjid. Dululah. Tak ada jalan. Lagi kita hidup, kita waras, wajib sembahyang. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring pakai isyarat. Orang nak sembahyang, sorry, tak boleh. Boleh orang sembahyang kat kita bila orang bawa mayat kita tak depan ni. Baru orang sembahyang kat kita. Tuan-tuan, tapi janganlah tunggu macam tu. Kesian kat mayat kita. Kita tak pernah main masjid kan. Tentu mati orang usung mai tak depan ni. Orang pakat duk mengata, mamu ni masa hidup haram tak main ke tak? Mati baru main. Tu pun mujuk orang usung. Tidak tak sampai masjid. Orang usung dia baru sampai. Dah lah masa hidup tak pernah main. Main mati action pula. Duduk depan pula. Tu imam pun duduk belakang dia. Kan? Mana ada tu imam duduk depan pada mayat. Dia duduk belakang. Jadi malu mayat kita. Tuan-tuan jaga. Sembahyanglah anda di belakang imam sebelum anda disemayangkan di hadapan imam. Ini patut tulis rusak ni tak tahu pintu nak masuk. Semayanglah anda di belakang imam. Jangan tunggu anda disemayangkan di hadapan imam. Malu mayat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya solat. Imaduddin, dia adalah tiang agama. Tuan-tuan, kalau kita jaga semayang kita, jaga semayang anak-anak kita, kita tidak akan terbabas daripada Islam. Sebab tunjang dia, imadu, tiang dia tu ada. Kan? Kita kalau ada anak yang sentiasa kita jaga semayang dia, selamat dia. Walaupun peringkat awal mungkin dia melelong, dia buah, kan? Biasalah budak-budak. Kalau tak buah bukan budak-budak, tu orang tua. Tapi dia tak akan melelong, tahu tak? Dia akan balik kepada landasan. Sebab asas tiang Islam tu ada. Rumah tangga. Kalau suami isteri jaga tiang agama ni, rumah tangga dia walaupun agak retak tapi dia tak terbelah. Kan? Rumah tangga ni macam Piramli kata lah, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Kan ini kan pula suami isteri kan nyanyi di kandang lembu, kandang kuda, gaduh baik dari mana pun ada, tapi hak semayang dengan tak semayang lain.
Saya duduk jabat agama, kita tahu lah, duduk perhati tengok. Kalaulah suami isteri yang jaga solat tapi dia krisih sikit, bergaduh sikit, senang kita selesaikan. Panggil suami nasihat, panggil isteri nasihat, lepas tu panggil kali lain pula dua-dua sekali, selesai. Mudah. Tak main dah. Tentu jumpa di pasar malam ya. Apa abang? Alhamdulillah ustaz. Ada pula dah. Ada pula. So kira okey Tapi kalau suami tak semayang, isteri tak semayang, oh cukup susah nak bagi elok. Kita kaunseling depa, depa kaunseling kita balik. Ni cukup susah. Solat ni sangat penting. Kan? Tiang agama dalam diri kita. Tiang agama dalam qaryah ialah solatul jamaah, semayang jemaah. Lagi tuan-tuan duk jaga tiang ni, semayang jemaah ni, Islam akan hidup dalam qaryah. Sebab tu tuan-tuan yang ahli masjid, ahli jemaah ni hebat. Tuan-tuan orang yang menjaga tiang agama dalam masyarakat. Dengan adanya sembahyang jemaah, dengan adanya azan, kan, walaupun macam-macam masalah kita sosial dan sebagainya, tapi dia tak terlajak. Dia ada masa dia akan balik semula kepada Islam. Sebab tiang ni ada. Cuba kita tutup masjid 5 tahun tengok. Mayang pun maaf pun tak ada, mengaji pun tak ada, bang pun tak ada. Apa jadi? Kampung jadi kampung koboi. Habis dalam duk semayang, duk bang pun macam-macam. Tuan-tuan. Jadi semayang ni cukup hebat. Kesan dia kepada pembentukan kejayaan umat di dunia dan juga di akhirat Allah. Rasulullah menyatakan awal-awal yang akan dihisab oleh Allah ialah semayang. Kalau semayang kita okey, ibadat kebaikan kita yang lain pun okey. Tapi kalau tentang semayang tu sangkut hak lain semua. Ada juga orang rajin jamu, rajin buat kenduri tapi semayang tak. Puasa boleh juga. Dulu-dulu lah. Sebulan puasa. Kan sampai naik melengkung dia punya tahan. Boleh tahan. Tapi semayang tak. Tak semayang. Ini cerita zaman dulu lah kan. Tak ke mana puasa dia. Sebab solat ni yang pertama Allah nak cek. Jadi kita bila mai bulan Rejab ni bulan semayang, bulan difardukan semayang, kita patut sama-sama semak solat kita. Macam mana kita dengan semayang? Awal waktukah kita sebelum ni? Akhir waktukah? Kita buat perubahan. Kemudian bacaan kita dalam semayang rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Betul tak kita sebut? Kita buat muhasabah di bulan Rejab. Patut bulan Rejab ni kena buat bulan kempen tahsinus solah. Kempen semayang, kempen perelok semayang, sebab dia bulan disyariatkan semayang. Jadi tiang agama dalam diri kita, anak-anak kita, menantu kita semua ialah semayang. Tiang Islam dalam qaryah kita ialah semayang jemaah. Kita berhenti sekejap bagi laluan kepada azan. أشهد أن لا
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi kita perlu pelihara ialah sembahyang jemaah, tiang agama dalam masyarakat kita. Sebab itu tuntutan sembahyang jemaah ni sangat kuat. Sehingga pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat nama dia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia ni satu orang yang buta. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, bolehkah saya ini dikecualikan daripada sembahyang jemaah? Sebab buta, rumah dia dengan masjid jauh dan tak ada orang nak bawa dia. Rasulullah diam sebentar. Bila Nabi diam, maknanya harus, boleh. Tapi bila Abdullah ibnu Ummi Maktum ni bangun nak balik, Nabi tanya dia, adakah engkau dengar azan? Dengar tak orang bang? Lalu jawab Abdullah, saya dengar ya Rasulullah, dia hanya buta tapi tak pekak. Selalunya yang pekak ni bisu. Orang bisu selalunya ada satu set dengan pekak. Buta tak. Saya dengar. Bila dia kata dengar, Rasulullah bersabda, man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Siapa yang mendengar azan dalam keadaan jelas, itu adalah suara azan. Sahihan, dia pula sihat, tak ada sakit apa. Falam yujib, tapi dia tak mai sembahyang jemaah, dia sembahyang di rumah, fala salata lahu, tidak ada sembahyang bagi dia, macam tak sembahyang. Ni ulama adalah yang takwil mentafsirkan hadis ni. Ada kata tak ada pahala, lepas kewajipan saja. Ada yang kata tak terpakai. Begitu. Satu, man sami'a nida'an, siapa yang dengar azan. Yang kedua, suara azan itu jelas, clear, kan? Bukan suara konsert, suara azan. Kemudian fariran, jelas. Sahihan, dia pula sihat. Kalau sakit tak apa, uzur, ada hal emergency, saja-saja tak main masjid, kita sembahyang rumah pun boleh, maka tidak ada sembahyang bagi dia. Kena main dulu, tak boleh baru tak apa. Sebab ada aral, ada yang membolehkan dia tak payah main. Tuan-tuan, tuntutan itu
Sembahyang jemaah penting. Sebab dia adalah daripada sembahyang jemaah itulah akan hidup Islam yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ni akan terpelihara daripada mungkar. Kan? Lemas sembahyang jemaah kita duduk ramai-ramai. Ada orang nasihat kita, kan? Ada kawan tegur kita, dia kata, Mat, mari tengok duk beratok kedai nombor ekor. Tak boleh lah begitu, kita orang masjid, orang nasihat kita. Tapi kalau kita tak ada kesempatan nak berjamaah, siapa nak tegur kita? No. Kita akan terbabas. Sebab kita pula di dalam perjalanan hidup kita ni, kita akan jumpa macam-macam yang nak menyesatkan kita, yang nak membawa kita ke lembah-lembah kemaksiatan dan sebagainya. Tengok dalam cerita Isra Mi'raj, kan, macam-macam diperlihatkan kepada Nabi SAW. Awal perjalanan lagi, baginda dengan Jibril alaihissalam dengan kenderaan burak diserbu, dikejar oleh sekumpulan jin afrit sambil membawa obor, kejar Rasulullah, nak ganggu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi diajar dengan doa bismikallahumma sampai habis 8 jam. Lalu rebah tersungkur jin afrit iblis ni, kan, 2 kali dia bangun, kejar lagi, Nabi baca lagi, jatuh terjatuh. Tuan-tuan nak apa? Ini yang akan ditemui oleh kita umat-umat Nabi Muhammad dalam nak mencari keredaan Allah. Kita sentiasa dikejar oleh musuh kita, iblis. Dalam surah Yasin Allah kata apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau kita keseorangan, tak ada siapa nak tolong kita, tak ada siapa nak nasihat kita, kan, maka kita menjadi pengikut-pengikut syaitan, kan. Ni apa lagi? Rasulullah dipanggil di kiri kanan jalan dia, Nabi tak sahut, teruskan perjalanan. Tanya Jibril, siapa yang panggil aku tadi wahai Jibril? Jibril kata, itulah dia, seruan Yahudi dan Nasara. Sekiranya engkau jawab panggilan mereka, nescaya ramailah umat-umat engkau akan menjadi pengikut Yahudi dan Nasara. Nampak? Ni satu lagi Isra Mi'raj tunjuk kat kita cabaran dan halangan yang akan dihadapi oleh orang yang nak menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disambar oleh pertamanya syaitan, yang keduanya Yahudi dan Nasara. Sehingga Nabi menyatakan la tattabi'una sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dabbin lasalaktumu atau kama qala. Sesungguhnya kamu akan mengikut jejak langkah Yahudi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam lubang biawak yang hina pun kamu akan mengikutnya, ada yang ikutnya. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita perlu kekuatan iman, kekuatan jamaah, kekuatan solat untuk menyelamatkan kita di sepanjang perjalanan kita. Dan banyak lagi lah yang Nabi jumpa, yang memanggil dunia, yang menggoda Nabi, diumpamakan sebagai wanita yang cantik, kan, sentiasa menggoda kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak mempunyai kekuatan? Kekuatan itu antaranya ialah kekuatan iman, kekuatan solat, kekuatan ukhuwah jamaah. Itu kita boleh ambil di antaranya melalui kisah Isra Mi'raj yang akan menyelamatkan kita. Jadi tuan-tuan, marilah kita memperbetul dan meletakkan landasan kehidupan kita di jalan yang benar, dan akhirnya perjalanan kita sampai kepada Allah macam Nabi SAW sampai pada malam Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, bertemu Allah dalam keadaan Allah redha, Allah terima kedatangan Rasulullah sebagai kedatangan kekasih Allah. Nabi pun seronok,
jumpa Allah pun seronok nak jumpa Nabi. Begitulah kita, tuan-tuan. Man fariha liqa Allah, farihallahu liqa'ahu. Siapa yang gembira untuk bertemu Allah, Allah juga seronok untuk bertemu dengan dia. Siapa orang yang fariha liqa Allah, hati dia seronok nak jumpa Allah, tentulah orang yang beriman, orang yang banyak amal ibadat dia, orang yang dosa dia diampunkan oleh Allah, orang yang bekalan amal dia banyak. Inilah yang kita nak cari di atas muka bumi Allah ini. Hari pertemuan kita dengan Allah kita tak boleh nafikan. Setiap yang dilahirkan di atas dunia, dia akan balik kepada Allah. Bukan saja Nabi malam Isra Mi'raj menghadap Allah, kita juga. Dalam hadis 40, kitab hadis 40 ada cerita. Nabi SAW menceritakan, bila sampai proses kejadian kita di alam rahim mak kita, 40 hari yang ketiga, 120 hari, berbentuk alaqah, kejadian insan yang sempurna. Waktu tu Allah tulis beberapa perkara, malaikat tulis berhubungan dengan kehidupan kita. Salah satunya ialah ajal, masa kematian. Hari pertemuan kita dengan Allah telah pun Allah tetapkan waktu kita duduk dalam perut mak kita lagi. Tuan-tuan, jadi maka kita nak pertemuan kita dengan Allah juga seperti mana pertemuan Nabi SAW dengan Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Allah sambut dengan penuh kemuliaan. Itu yang antara kita perlu bermujahadah dalam hidup ini. Istiqamah atas iman dan Islam. Kita kenal apakah musuh yang ada di depan kita, apakah yang nak merosakkan kita. Semua ditunjuk dalam Isra dan Mi'raj. Marilah kita jadikan panduan ini sebagai panduan kehidupan kita, sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah kita tidak akan berjaya ditipu oleh syaitan, iblis, dunia, Yahudi, Nasara dan sebagainya. Itu di antara yang kita boleh ambil pengajaran di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di antara banyak ibrah dan pengajaran yang kita boleh kutip. Jadilah 3-4 perkara tu yang sempat saya sentuh untuk renungan kita bersama. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.